Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini cikgu akan ringkaskan sedikit apa yang kamu dah belajar semalam. Okey, siapa yang ada buka video tu, okey? Okey. Sebenarnya histogram dan poligon kekerapan okey mempunyai pelbagai jenis bentuk. Okey, so dekat buku teks kamu ni muka surat 204. Okey, 204. Okey, terdapat 4 jenis bentuk untuk histogram. Okey, daripada histogram kita boleh lukis poligon kekerapan. Okey, di mana paksi X adalah titik tengah dan kekerapan adalah paksi Y. Okey, so kita tengok bentuk yang pertama adalah bentuk loceng. Okey, yang ni dia meningkat dan menurun semula. Ini adalah bentuk loceng kita panggil. Okey, yang kedua adalah bentuk yang seragam, di mana seragam sahaja dan tiada apa terlampau nampak ketara perubahan. So diseragam saja. Okey, seterusnya histogram berbentuk pencong ke kanan. Okey, pencong ke kanan tu bermaksud dia meningkat mula-mula dan terus menurun. Okey, itu ada namanya pencong ke kanan sebab dia menurun di kanan. Okey, daripada untuk pencong ke kiri pula, dia dari kiri ni dia memang dah menurun, kemudian dia meningkat. Okey, jadi ini namanya pencong ke kiri. Pencong kanan makin sikit ke kanan. Pencong kiri makin sikit ke kiri. Okey. Ini bentuk loceng dan seragam ni adalah histogram simetri. Kenapa simetri? Sebab dekat tengah-tengah ni ada satu paksi simetri. Okey, bila kamu lipat dia kamu dapat bentuk yang sama. Okey. Macam ni pun adalah histogram yang simetri. Boleh dilipat. Dia ada paksi simetri kat tengah-tengah ni. Okey. Ini adalah pencong ke kanan. So, ini adalah pencong ke kiri. Nanti kita akan tengoklah contoh soalan macam mana. Okey, terdapat juga bentuk-bentuk yang lain dekat buku teks kamu. Okey, yang pertama adalah bentuk U. Tengok ni. Bentuk J. Okey. Bentuk songsang. J songsang. Okey. Dan bentuk bimod. Bimod ni adalah tak tentu. Mode dia tak tentu. Okey, dia macam boleh berubah-ubah. Okey. So, sekarang kita akan pergi ke contoh soalan. Okey. Sorry. Okey, contoh soalan. Okey. Macam mana kita nak jawab? Okay, cikgu ajar kamu cara nak jawab. Okey. Banding dan tafsirkan serakan kedua-dua data terkumpul dan seterusnya jawab setiap soalan yang berikut. Okey, contoh soalan ni lah. Raja menunjukkan dua histogram yang mewakili masa yang dia ambil untuk melari 100 meter dan 200 meter larian oleh dua orang atlet. Okey, ni larian 100 meter. Okey. Dan kat bawah dia ini adalah larian 200 meter. Okey. 100 meter. 200 meter. Jadi, okey, seterusnya kita pergi ke contoh soalan. Okey, tengok tu. Raja di bawah menunjukkan dua histogram yang mewakili masa yang diambil untuk pelari 100 meter dan 200 meter larian oleh 20 orang atlet. Okey, so ini adalah histogram 100 meter. Yang ini 200 meter. Okay, tengok. So, kita tengok soalan dia nak apa. Soalan dia, nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua acara tersebut. Dan acara manakah yang mempunyai serakan rekod
yang lebih luas. Berikan sebab anda. Okey. So, bentuk taburan. Tengok ni. Yang ni jelaslah bentuk daripada kecil rendah meningkat. Ni adalah pencong kiri. Pencong ke kiri. Pencong ke kiri. Okey. Okey, yang ni pula tiada banyak perubahan. So, ini adalah berbentuk seragam. Okey, itulah bentuk histogram ni. Okey, yang kedua pula, acara mana yang mempunyai serakan masa rekod yang paling tinggi. Okey, yang ni ada dalam buku kerja kamu. Okey. So, kamu kena masa rekod yang lebih luas. Masa. Jadi, kita kena kira data 100 meter dan data 200 meter. Okey, macam mana nak kira? Okey, macam ni. Okey, cikgu gerakkan kamera sekejap. Okey, that. So, masa yang paling tinggi dekat sini di histogram yang terakhir. Okey, 30.5 dan 25.5. Masa yang paling tinggi lah. So, kita kena kira julat. Julat adalah masa yang paling tinggi tolak masa yang terendah. So, julat masa tertinggi tolak terendah. Mana nak dapat masa tertinggi ni? Okay, cari titik tengah. Yang pertama ni. Titik tengah adalah had atas tambah had bawah bahagi 2. 30.5 tambah 25.5 bahagi 2. 30.5 tambah 25.5 bahagi 2. So, kamu akan dapat 28. Cikgu dapat 30.5 tu dekat sini. 30.5 tambah 25.5 bahagi 2. 28. Jadi, masa tinggi adalah 28. Okey. Masa terendah. Yang ini. Okey. So, 15.5 tambah 10.5 bahagi 2. Kamu akan dapat 26 bahagi 2. 13. Okey, ini dalam unit apa? Dalam unit saat. Okey, jadi yang tertinggi tolak terendah 28 tolak 13 adalah 18 saat. Okey, ini julat untuk 100 meter. Okey, kita kira pula julat 200 meter bawah ni. Okey. Julat 200 meter. Yang paling tinggi adalah kat sini. Titik tengah yang ini. Dan yang ini. Okey. So, titik tengah dia 35.5 tambah 30.5 bagi 2. So, yang tertinggi lah. (35.5) tambah 30.5 bahagi 2. So, kamu akan dapat 63 saat. Okey, yang terendah pula yang ini 25.5 tambah 20.5 bagi 2. So 5 46 bagi 2 23 saat. Okey, so yang tertinggi tolak terendah 33 tolak 23 lah. So, kamu akan dapat 10 saat. Jadi, serakan manakah yang mempunyai rekod lebih luas? Okey, jadi serakan ini. Serakan 100 meter. Alasan dia adalah kerana jumlah julat dia lebih besar. Serakan masa rekod dia lebih luas. Itulah jawapan dia. Okey. So, acara manakah? Jawapan dia, huraian dia ada dalam buku kerja kamu. Nanti kamu tengok Okey. Okey, untuk soalan seterusnya, yang ni adalah soalan dalam buku kerja kamu. Muka surat 95. Okey. Jom buat sama-sama dengan cikgu. Satu persatu cikgu tunjukkan.
Okey, macam biasa dapat soalan, baca soalan. Raja menunjukkan 2 histogram bagi markah ujian matematik yang diperoleh murid di kelas 5S1 dan 5P1. Okay, ni histogram. Kamu tengok. Okey. Yang ni pula histogram kelas 5. Ini histogram 5P1. Ini 5S1. Okey. Markah ujian matematik. So ni 2 histogram berbeza. Okey. So kita tengok pada soalan dia. Apa yang dia minta? Okey. Nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua kelas. Bentuk. Okay, kita tengok kelas 5P1 ni. Ni bentuk apa ni? Okey, tengok dalam buku teks kamu tadi. Ia adalah bentuk loceng. Okey, boleh tulis dalam buku sama-sama dengan cikgu. Kamu tulis dekat bawah lah. Bahagian tu tulis 1. Jawapan dia adalah bentuk loceng. Okey, ni. Okey, yang kedua ni bentuk apa ni? Turun kecil, betul, daripada sikit ke tinggi. Daripada rendah tinggi. Jadi dia adalah pencong ke kiri. Okey. Yang ni adalah bentuk pencong ke kiri. Okey. Tulis dekat buku kamu. Okey, soalan 2 pula. Bawah tu. Sorry. Banding dan huraikan taburan markah ujian antara kedua-dua kelas. Bila dia suruh banding, kamu kena kira serakan. Okay, bila serakan, kita kena kira julat. Jadi, taburan markah yang paling tinggi tolak markah yang paling rendah. Macam tadilah. So, markah yang paling tinggi dekat sini. Yang paling rendah dekat sini. Okay. So, kita cari titik tengah lah. Okay, ni had atas, had bawah. Okay. Dia akan jadi had bawah untuk kelas yang seterusnya. So, ni had atas, had bawah untuk yang ni. Had atas, had bawah untuk yang ni. So, macam tu lah. So, cari titik tengah. Okay, 100.5 tambah 80.5 bahagi 2 untuk yang tertinggi. Okay. So, yang tertinggi sama dengan 100.5 tolak 80.5 bahagi 2. Okay. Biar aku letter je. Buat kurungan 100.5 tambah 80.5 bahagi 2. 90.5. Okey. Ini adalah markah yang paling tinggi. Markah yang terendah pula, yang ni. Okey. Terendah. 20.5 tambah 0.5 bahagi 2. Sekira lah. 10.5. Okey. Okey, kira julat dia. Serakan markah tu lah, taburan markah tu. So, tulis kat sini ya. Julat serakan data tu, serakan markah 5P1 sama dengan 90.5 tolak 10.5. Kamu akan dapat 80. 80.5 tolak 10.5, 80. Okey. Itu untuk 5P1 punya serakan markah. Okey, untuk 5P2, 5S1 pula. Ni, kira yang paling tinggi tolak yang paling rendah. So, sama juga kita tengok yang atas ni tadi. Dia punya markah kan. So, kat sini adalah 90.5. Terendah pula 60.5 tambah 40.5 bahagi 2. Okey. $50.5 terendah. Okey, boleh kira lah serakan markah.
5S1 sama dengan 90.5 tolak 50.5. So kamu dapat berapa? 40. Jadi banding dan huraikan taburan ujian markah. So serakat yang paling besar adalah 5P1, 80 markah. Okey. Jadi 5P1 ni bila serakan dia besar, so jurang dia tinggi lah, jurang markah dia. Okey. Jadi bila jurang markah dia tinggi, dia agak lemah lah sebab ada yang rendah. Okey, tadi kita dah cari serakan yang paling besar adalah 5P1. Manakala serakan markah 5S1 adalah 40 kan. So kita membanding dan huraikan taburan markah ujian kan. So cara membandingkan dia macam ni lah. Markah ujian murid-murid kelas 5P1 mempunyai serakan yang lebih luas, iaitu 80 markah. So kamu kena tulislah pengiraan ni untuk kamu faham. Okay, kemudian kelas manakah menunjukkan keputusan yang lebih cemerlang. Okay, kalau markah yang cemerlang mesti markah tinggi, betul? So tengok ni, 5P1 dia ada markah rendah. Tapi 5S1 ada markah antara 40 sampai 100, markah yang tinggi lah. Dia tak ada markah yang bawah 20. So kelas 5S1 menunjukkan keputusan yang lebih cemerlang kerana kebanyakan markah murid adalah lebih tinggi. Yang ni kamu kena tulis lah. Nanti kamu pause, kamu salin jawapan ni dalam buku kamu, muka surat 95. Okey. Nanti buka sekolah, cikgu nak tengok penuh buku kamu. Okey. Okey, seterusnya soalan B. Okey, soalan B ni muka surat 96. Okey. Rajah menunjukkan sebuah poligon kegerapan bagi harga jualan 20 buah rumah di kawasan A dan kawasan B pada bulan Mei. Tengok ni. Poligon kegerapan. Okey. Pada bulan Mei. Jualan 20 buah rumah. Okey. Kawasan A dan kawasan B. Okey. Kamu boleh tengok. Kawasan A ni dia meningkat kemudian menurun. Yang ni sedikit kemudian menurun. Okey, sedikit dulu dia mulakan. Okey. Okey, so kita tengoklah apa soalannya. Itu dia. Nyatakan bentuk taburan harga jualan bagi rumah di kedua-dua kawasan. Bentuk taburan harga jualan. Bentuk. Okay, tadi kita dah belajar beberapa bentuk. Apa tu? Bentuk histogram. Susah pula nak sebut histogram. Okey, jadi kita tengok yang ni. Meningkat, kemudian menurun, mendatar. Okey, ini adalah pencong ke ni belah kanan. Okey. So, kawasan A ni adalah bentuk dia. Jawapan yang A ni pencong ke kanan. Yang ni pula di kiri pencong kan. Jadi kawasan B adalah pencong ke kiri. Okey. So kita dah dapat bentuk taburan ni. Kamu kena ingat pencong ke kanan, pencong ke kiri, loceng dan seragam. Senang je, ada 3 jenis je. Okay. So seterusnya kita tengok soalan B. Soalan nombor 2. Bandingkan serakan harga jualan bagi rumah di kedua-dua kawasan. Okey, seperti mana yang cikgu dah hajar kamu. Ini adalah titik tengah. Ni titik ni. Semua ni titik tengah. So, kamu kena cari satu persatu. Yang mana serakan jualan tu adalah harga yang paling tinggi tolak harga yang paling rendah. So, kita ambil dulu yang kawasan A punya lah. Okey. Serakan kawasan A. Tulis kat sini lah. Sini. Okey, yang tertinggi sini. Okey. So, apa titik tengah dia ni?
Jadi, tengoklah. 399.5 ataupun RM399.999.50 tambah RM349.999.50 bahagi 2 sebab dia tengah. Okey. 399.999.5 tambah 349.999.5 bahagi 2. So, apa yang kamu dapat? Numerator 399.999.5 tambah 349.999.5. Okey, bahagi 2. 374.999.5. 374.999.5. Ini yang pertama. Yang paling tinggi ya, harga paling tinggi ni. Harga terendah ni tertinggi. Okay, harga terendah pula. Okey. Sini. Untuk A dulu ah. Okey. So kosong. Sekejap. Kosong. Okey, kosong tak diterima tak kira. Kita ambil yang ni. Jadi 1499.5 tambah 99999.5 bahagi 2. Okey, kiralah. Satu, dua, empat, 999.5. Okey, so tengok ni. Yang tinggi tolak yang rendah. Okey, tolak je lah. RM250,000. So serahkan A RM250,000 lah. RM. Okey, RM 250,000. Itu baru A. Kamu kena kira kawasan B pula. Okey, cikgu lajukan. Kawasan B. Okey, yang paling tinggi yang kat sini. Yang ni kosong, tak boleh ambil. Sebab tak kira apa kosong kan. Okey, so tambah yang ni lah. 4499.5 tambah dengan 399.5. Okey, cikgu nak ringkaskan. Dan 999.5 bagi 2 424.999.5. Tolak. Okey, tu julat yang tertinggi. Yang terendah pula ya. Yang terendah kat sini ha. Okey. Sorry tak nampak. Okey, yang tinggi kat sini, so yang terendah dekat sini. Jadi 24999.5 tambah 199.5 bagi 2. Okey. 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 Allah, sorry. So 24999.5 tambah 199.5 bagi 2. Okey, 224.999.5. So kamu akan dapat RM200,000. Okey. So bila kamu kena bandingkan serahkan harga jualan, so kamu cakaplah serahkan harga jualan di kawasan A lebih tinggi dan ataupun lebih besar berbanding serahkan harga jualan di kawasan B. Tu jawapan dia. Kamu salin ulang balik cikgu tadi. Kemudian yang ketiga, pada berapa anda kawasan manakah merupakan kawasan bandar dan yang manakah kawasan luar bandar. Okay, disebabkan kawasan bandar ni harga mahal kan, taraf hidup tinggi.
So, kamu jawablah. Pada pendapat saya, kawasan yang merupakan kawasan bandar ialah kawasan B.